Perang telah menarik Brazil ke dalam peta risiko, walaupun tanpa satu pun tembakan dilepaskan di wilayah Brazil. Peningkatan ketenteraan di Timur Tengah menyebabkan kira-kira 70.000 rakyat Brazil, menurut Menteri Luar Mauro Vieira kepada Senat pada 18 Mac 2026, siapa rakyat Brazil ini? Mereka adalah pekerja, pelajar, seluruh keluarga, profesional dalam sektor minyak, perdagangan, penerbangan, perkhidmatan, dan pelancongan, selain orang yang hanya singgah ketika perang meletus. Kumpulan terbesar menurut Itamaraty berada di Lubnan, Emiria Arab Bersatu, dan Israel. Ini menunjukkan mengapa krisis itu bukan lagi sekedar berita antar bangsa dan telah menjadi masalah nyata untuk Brazil. Ia bukan sekedar geopolitik yang jauh. Ini melibatkan rakyat Brazil yang tinggal, bekerja, dan cuba keluar dari wilayah yang kini dalam ketegangan maksimum. Situasi ini memberi impak besar kepada Brasilia. Sejak peningkatan permusuhan pada 28 Februari 2026, apabila Itamaraty mula memperkuat amaran, memetakan komuniti, memberi panduan tentang pergerakan, dan cuba membuka laluan selamat. Pada 5 Mac, kementerian memaklumkan mereka terus berhubung dengan rakyat Brazil di kawasan itu bagi mengesan warga negara dan mengemaskini arahan. Di manakah kawasan berisiko ini? Amaran konsular daripada kerajaan Brazil mengarahkan supaya mengelakkan perjalanan ke negara-negara yang terdedah secara langsung kepada ketidakstabilan serantau. Senarai itu termasuk Iran, Israel, Qatar, Kuwait, Emiria Arab Bersatu, Bahrain, Jordan, Irak, Lubnan, Palestina, Syria A, dan dalam kemaskini seterusnya oleh media tempatan. Arab Saudi adalah tepat di kawasan ketegangan di Teluk dan Timur Tengah yang lebih luas, yang menempatkan komuniti Brazil. Laluan udara yang penting dan titik sambungan yang digunakan oleh penumpang yang menuju ke Asia, Eropa, dan Afrika. Apabila parentesetus, Brasil terlibat melalui dua cara serentak. Yang pertama adalah dari segi kemanusiaan. Beribu rakyat Brazil terpaksa hadapi pembatalan, penutupan sebahagian laluan, risiko keselamatan, dan risiko perjalanan di kawasan sensitif. Kedua, dari aspek diplomatik dan logistik. Itamaraty terpaksa mengatur penerbangan, merundingkan alternatif, dan menyusun semula bantuan konsular secara langsung. Kenapa ini serius? Kerana Brazil kini terjejas dari segi kemanusiaan, ekonomi, dan diplomatik, walaupun bukan di pusat perang. Jika wilayah strategi kacau, bukan hanya tentera bergerak. Pesawat berhenti beroperasi seperti biasa, pelabuhan menghadapi tekanan, insurans menjadi lebih mahal, laluan perdagangan berubah, dan kerajaan perlu bertindak pantas untuk melindungi rakyat mereka. Data tentang 8.000 rakyat Brazil yang sedang dalam perjalanan pada awal krisis jelas menunjukkan perkara ini. Ramai orang terperangkap dalam situasi ini, tidak tinggal di sana, tetapi bergantung sepenuhnya pada rangkaian penerbangan dan perkapalan. Perkara paling penting dalam kisah ini ialah ia menafikan tanggapan bahawa peperangan yang berlaku jauh akan kekal jauh. Ia tidak kekal jauh. Konflik itu sampai ke pintu Brazil melalui konsulat, senarai penumpang, keluarga yang gelisah, dan operasi pemindahan. Itamaraty pernah menasihatkan rakyat Brazil supaya elak melancong ke negara-negara itu, serta mengekalkan saluran kecemasan dan arahan keselamatan. Bagi yang sudah di sana, ini menunjukkan besarnya ancaman yang dirasai kerajaan Brazil. Menteri Luar Negeri menyebut 70.000 rakyat Brazil di kawasan terjejas, memberi kesan politik penting. Beliau menyatakan perang telah mewujudkan tanggung jawab langsung bagi kerajaan Brazil. Brasilia kini perlu bertindak bukan sahaja dengan pendirian diplomatik, tetapi juga dengan tindak balas operasional. Itulah beza antara mengulas konflik dan mengurus akibatnya. Dan itulah yang sebenarnya berlaku dalam beberapa minggu terakhir. Akhirnya tajuk itu memang masuk akal kerana ia merangkum satu hakikat yang pahit. Perang itu telah menarik Brazil bukan ke medan perang tetapi ke zon tempias akibatnya.